Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dan kali ini hati ke hati bersama Frontliners. Pertamanya Ibu mengalu-alukan kedatangan anda, kedatangan Frontliners semua untuk kita berbicara daripada hati ke hati. Semoga perbicaraan kita pada hari ini akan membuahkan sesuatu yang sangat bermakna seperti apa yang disampaikan oleh lagu tadi, ingatannya sehingga ke akhir hayat membawa ke jannah, ya. Kerana sangat-sangat penting bagi ibu akan sesi ini menghargai orang yang telah banyak berjasa. Satu kumpulan manusia, sahabat yang bagi ibu sangat penting, terutamanya semasa kita di dalam keadaan berlawan dengan musuh yang kita tak nampak. Jadi ibu akan menjemput beliau sekejap lagi, tapi ibu minta dengan sayang semua untuk share dengan ramai-ramai kawan, ajak mereka datang. Ini adalah masa yang Allah beri peluang untuk kita menghargai mereka, nak tahu lebih dekat lagi apakah perjuangan mereka. Frontliners ini terdiri daripada doctors, nurses, kaki tangan di hospital, polis, askar, riders kita, ya. Apa lagi yang ibu tak sebut? Yang pos-pos yang menghantar barang ke rumah kita. Jadi kalau ibu tak sebut yang kecil hati, ya, kerana semuanya dihargai. So please, sayang ibu semua, sahabat ibu semua, ya, tolong share dengan kawan, ajak kawan bersama mereka untuk seorang um, untuk wakil Frontliners hari ini, untuk dia datang bersama dengan kita. It is not easy. Kita mencuri masa dia, masa rehat dia sebenarnya. Namun kerana dia mempunyai satu semangat, satu big why yang besar kenapa dia nak bersama dengan kita dan juga kerja dia, maka dia korbankan masa rehat dia. Dan ibu mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak IJN kerana mengizinkan untuk kali ini membawanya sekali lagi, dan juga untuk kali ini dapat lihat muka, ya, muka orang yang minggu lepas kita cuma dengar suara dia saja. Dengan itu dijemput tampil bersama di sini Cash Wiro, ya, Cash Wiro, ibu panggil Cash. Banyak cash nanti masuk, insya-Allah. Inilah InsyaAllah. jejaka anak muda, dengan suara pun kita tahu dia masih lagi muda. Usia berapa, Cash? Assalamualaikum Bonda. Usia 28 tahun Bonda. But you look very very young. Okay, Allah jadi Akbar. ibu izinkan, bukan ibu benarkan, bukan perkataannya bukan benarkan, ibu persilakan. That's the right words. Ibu persilakan Cash untuk memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat kita di sini. Dan sambil itu sahabat-sahabat semua sila share ramai-ramai, ya, share dengan ramai-ramai, insya-Allah yang bahawa kita sekarang ini bersama hati ke hati bersama dengan seorang wakil daripada uh, Frontliners. Okay, so jemput Cash, perkenalkan diri. Terima kasih Bonda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Kaswir Benjamin, berasal daripada Sandakan Sabah dan bertugas di Institut Jantung Negara IJN pada tahun 2014, dan kini sudah menjangkau lebih kurang 7 tahun berada dalam bidang perubatan ini, dan berbesar hati sebenarnya untuk bersama dengan Bonda. Saya lebih selesa panggil Bonda ni sebab ibunya tu Boleh. ada. Alhamdulillah. So Cash dah berapa lama dah apa namanya menjadi seorang, dipanggil apa? Manners apa? Melness, betul. Male Betul. nurse. Oh, okay. Dah berapa tahun dah? Uh, saya dah, kalau dikumpulkan waktu the years of experience tu dah lebih kurang 7 tahun, plus minus 7 years. Oh, 7 7 tahun. tahun
dan saya bertugas di ICU, Intensive Care Unit, yang menjaga Wow. pesakit selepas pembedahan jantung. Major Lepas operation lah. jantung. Okay, but now still di situ ataupun you are actually Masih. also dealing dengan pesakit COVID ke apa? Tak ada. Setakat ni saya masih dalam ICU lagi. Masih Okay. dalam ICU. Okay. So sebenarnya tujuan kita bersama-sama hari ini dua perkara ya. Satu adalah untuk nak tanya khabar, nak beri peluang, nak berbisik hati ke hati, nak bercakap hati ke hati dengan wakil frontliners ya, dan juga untuk kita memberikan galakan sayang semua sahabat ibu di Facebook dari mana saja yang share, yang buat share party ya, watch party, orang panggil watch party. I would like you to just baik peluang ini untuk memberikan kata-kata semangat kepada frontliners. Kalau ada nama yang you nak sebut pun you boleh sebut nama mereka ya, boleh sahaja. Jadi ibu akan teruskan sementara orang masih masuk. Ibu akan teruskan perbincangan sembang-sembang santai tapi serius. Jadi kan nak tanya juga dengan Cash sebab macam I think to a certain extent alhamdulillah our plan of PKP tu membuahkan hasil kan. Nampak hasilnya, bagus hasilnya, penurunan ataupun flattening the curve tu boleh dikatakan berjaya, and sangat membanggakan because kita di mata berdunia pun one of the best, betul tak? Medical betul. ni ya, betul. tahap sepuh kita. Dan bila mendengar pengumuman pada 4 hari bulan Mei umumkan PKP habis jadi PKPB, right? Jadi betul. dari hati ke hati lah ya. Macam mana perasaan Cash dan bagaimana perasaan kawan-kawan yang lain juga bila dengar now dah more rakyat boleh keluar ya, dan kita fahamlah di antara sebabnya adalah untuk memastikan ekonomi tidak menjunam jatuh. Itu one of the reason, right? Kita faham, but at the same time ia juga bermaksud bahawa exposure kepada virus ini adalah lebih lebih perlu sangat hati-hati kan. Okay, macam mana? Apakah perasaan Cash dan apakah perasaan kawan-kawan? Bonda, sejujurnya kita di bahagian frontliners sini, apabila telah kita tengok banyak penurunan the numbers of COVID-19 ini nampak menurun ya, dan dia menggembirakan kita. Tetapi ramai di antara kita ini, especially yang bukan orang perubatan, yang bukan berjuang berhabis-habisan ini, mungkin diorang rasa ini adalah perjuangannya dah sampai ke penamat. Tetapi sejujurnya dalam diri saya dan juga rakan-rakan yang lain, walaupun kami di Institut Jantung Negara tidak begitu secara langsung seperti di KKM lah ya, seperti di Kementerian Kesihatan, tetapi sebagai frontliners kita melihat di akhbar ya, banyak orang di kalangan nurse, doktor dan juga nurses tu dah orang kata sampai ke tahap dah stres dah. Sebab kita dah berjuang habis-habisan, suddenly kita dah nak sampai ke garisan penamat itu, tiba-tiba kita terpaksa kita beri kelonggaran kepada orang lain. Kalau rakyat Malaysia ini, orang kata bukanlah semua tetapi segelintir daripada rakyat Malaysia ini sebenarnya ada yang juga mengambil enteng benda ni kan, orang tak kisah. Macam kalau kita lihat kalau saya sendiri, sebab saya duduk sendiri dekat rumah, jadi kadang-kadang perlunya saya pergi ke pasar. Bila saya pergi ke pasar sebagai seorang medical, saya nampak ada orang tak pakai mask, ada orang berlaga-laga seolah-olah macam tiada hari esok untuk mereka membelikan barang-barang. Jadi saya kata, adakah pakcik tahu betapa pakcik merisikokan diri dengan berlaga-laga badan. Jadi pada orang yang frontliner seperti kami ini, kami rasa, ya Allah, kalau macam inilah sikap kamu, pastinya akan mendadak balik. Itu pada peringkat awal. Dan ialah seperti kita tahu kepimpinan kita hari ini, diorang telah duduk semeja sebulat untuk mendapatkan satu kata putus, dan mungkin inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik, sebab pada masa sama juga
kalau kita lebihkan kepada kesihatan, ekonomi kita merudum. Tapi win-win situation lah pada pandangan saya. That win-win, right? Win-win situation. Cuma pada saya dari segi keluarga frontliners saya di luar seperti di hospital kerajaan itu, saya faham perasaan mereka. Ada yang berbulan-bulan tak balik. Jadi bila berbulan-bulan tak balik, tiba-tiba diorang rasa macam subhanallah, kita dah hampir ke penamat. Tiba-tiba dapat pula macam ni, sesuatu yang tak pasti. Sebab ini trial. Adakah dia akan mencapai satu tahap yang bagus ataupun sebaliknya. Jadi kita rasa macam masih gerun. Ya Allah, kita belum sampai ke kita belum sampai ke titisan terakhir. Tapi sebenarnya kita masih dalam tempoh berjaga-jaga sebenarnya. Betul. Thank you sangat dari hati Kas, dan juga sebagai wakil kepada frontliners ya. Ibu sebenarnya bila dengar pengumuman PKPB ni tak sebut pun pelik lidayu. Sebenarnya bila dengar tu ibu menangis. Ibu menangis sebenarnya memikirkan frontliners. Ya, ibu terus menangis sebenarnya. Macam manalah nasib frontliners yang dah lama tak balik rumah. Tengok anak-anak, tengok keluarga. Hati ibu terus fikir frontliners ya. Faham. Namun ibu selalu always put bersangka baik tu di hadapan. Dan ibu tahu dari segi keputusan itu amat berat untuk pihak yang memimpin untuk mengambil satu keputusan. Sebab ialah kalau terlampau lama, ramai yang tak makan, tak sampai pun bantuan, tak bantuan mungkin ada tapi tak sampai. Lepas tu ada yang banyaklah banyak yang boleh juga menyebabkan negatif lagi. Jadi bila ibu dengar tu, apa yang ibu buat, Cash, to tell you honestly, ibu terus solat hajat. Ibu terus solat hajat dan ibu doa semoga walaupun dalam keadaan kita nampak manusia akan nampak bahawa akan ada peningkatan lah sebagainya, kita risau. Tetapi ibu nak, kalau ibu interview Cash, air mata ni ada je. Okay? Jadi ibu minta doa pada Allah, semoga bagilah hati-hati rakyat Malaysia ni insaf dan sedar ya, buat menjaga diri untuk menjaga orang lain. Janganlah tamak, janganlah tak kisah. Walaupun rasa tak apa sikit-sikit. Ibu pernah masa ibu conduct program ya, masa itu COVID dah mula. Ada yang bila masa itu masih boleh conduct program, Cash. Ada yang datang nak peluk ibu apa semua. Tak apa, sikit je. You know, that kind of attitude. Tak apa, sekejap je kita tangkap gambar. Tak pakai mask, tak pakai apa. Masa itu, ya Allah, Tuhanku, Tuhan yang tahu perasaan kita. Kita tak nak dia sakit. Mana tahu ibu pun mungkin masa itu dah ada. Sakit itu akan transfer pada dia ke apa. Tapi masa itu, ya Allah, Tuhanku, kuatkan je. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah orang ini. Kuatkan dalam hati. Jadi itulah nak cerita dengan Cash bagi ibu. Jadi ibu pun nak cajaklah kawan-kawan semua ya, banyak sangat berdoa. Sebab kita senjata kita yang paling mantap adalah doa. Ya? Dan ibu rasa Malaysia kena banyak lagi sebagai satu nation, kita banyak mengadakan solat-solat hajat ini secara beramai-ramai dan dilakukan di rumah. Jangan putus ya, jangan putus walaupun kita nampak penurunan bilangan pesakit, jangan putus. Terus consistently kita berdoa, minta Allah lindungi, minta Allah beri pada kita nikmat, rahmat dia, bagi rahmat pada frontliners supaya kuat semangat kan. Ini macam terakhir berasa macam sekarang kita dicuba this adjustment okey tak, boleh tak. Diberikan trial phase, diberikan kepercayaan pada rakyat Malaysia. So bila orang beri kepercayaan pada kita, show that kita boleh dipercayai. Betul tak, Cash? Betul, saya setuju. Betul. Sebab bila mungkin pada pandangan saya lah, mungkin di peringkat kementerian juga memikirkan, okey, selama hampir 2 bulan ini kita telah memberikan education kepada orang, beberapa hand sanitizer. Sekarang ni saya rasa bangga sebenarnya, Bonda, sebabnya bila saya pergi ke Shell, bila saya pergi ke mana-manalah isi minyak apa semua, bila saya nampak kalau dulu orang
pegang je nozzle semua tu kan, terus isi minyak. Tetapi hari ini saya tengok semua orang buat hand rub dulu apa semua je. Sebagai frontliners ni kita rasa subhanallah, maknanya education itu sampai pada orang lain. Jadi mungkin Wow. mereka beranggapan sebab kami di frontliners ini menjadi mata-mata di luar kan kadang-kadang. Jadi kalau kita lihat bahawa okey, maknanya education itu sampai dan akhirnya mungkin kerajaan kata okey, tak apalah, kita bagi mereka peluang dan mungkin mereka dah tahu menjaga diri kan, sebab kita tak run the government juga, tak run the economy, macam bonda tahu dan semua pun tahu, mungkin akan berlaku inflasi dan sebagainya. Betul. Ya. Yeah. Kita tak nak depression, anak dia ada satu benda depression, yang betul. ya. Yeah. Jadi thumbs up to all yang Memang thumbs up. yang menjaga diri, yang abide to the SOP, Apa kata betul, sayang betul. Ibu, sahabat-sahabat ibu semua bagi love banyak-banyak sikit, banyak lagi bagi love pada diri sendiri, kepada frontliners, kepada orang yang betul. mengikut SOP tu ya. Jadi ibu nak share sikit dengan Cash dan juga sahabat dan sayang ibu semua. Dia ada satu perkara yang dinamakan mass consciousness, Cash. Pernah dengar tak mass consciousness? Mass consciousness. Ibu tak tahu nak translatekan ke dia dalam bahasa Melayu. Consciousness tu faham? Kesedaran. Yang ramai. Menyeluruh. Okey, faham. Okay. It's a mass. Mass. Betul. Okey, faham. Ya? Jadi sebenarnya Allah memberikan kepada kita kebolehan to create reality. Jadi mass consciousness ini adalah hukum alam sebenarnya. Hukum yang Allah beri pada manusia, dan Allah mentadbir alam ini dengan hukum alam, seperti gravity adalah hukum alam, law of attraction adalah hukum alam. Dalam law of attraction ada law of deliberate creation, dan dia bersangkut dengan mass consciousness. Mass consciousness ni maksudnya bila lebih ramai orang memikirkan benda yang sama, maka realiti yang mana ramai itu akan terjadi. Jadi itu yang ibu nak ajak sayang ibu semua. Kita nak nampakkan dalam mata kita, dalam minda kita, dalam hati kita, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa bila ada satu pemikiran terdetik di dalam pemikiran, dalam minda, dikuatkan dengan khusyuk di dalam hati, maka di dalam dunia fizikal akan terbina satu molekul. That contoh, di manakah benda ini sebelum dia dicipta? Dia berada di dalam minda dia punya, yes, the owner of this, founder of this product, dan dibawa kepada reality. It was inside the mind. Jadi sekarang, yes, that's why doa is so important. That's why solat hajat beramai-ramai is so important. Ya, sebab kita nak fokus diri kita ni kepada positive outcome yang kita nak. Betul. Supaya orang post di mana-mana saja, mereka akan post, dia akan memberikan semangat dan nampak dan menggunakan perkataan seperti kita selamat, kita mampu, kita berjaya, ramai dah mengikut SOP. Macam yang Cash cakap tadi tu, betul, bila nak ni buat hand sanitizer, sabun apa semua tu, these are the thing yang kita nak tunjuk banyak-banyak dalam social media. Sebab sekarang communication kita yang sangat powerful is social media. Some people don't even have TV. Betul. Kan, Cash? Betul. Jadi sekarang ni nampakkan benda itu banyak di social media. Kalau nampak kawan-kawan melakukan tu, ataupun kita tak kenal pun orang tu, tapi kita tengok, banyaknya, just take a picture, letak, kalau nak letak dalam kata thank you for SOP, mengikut SOP. Kita nak nampakkan benda ni banyak, kita nak masskan jadi lebih banyak. Bila lebih banyak daripada 50%, maka kita akan tip to the positive. Jadi this is something that we need to remember. Allah bagi kita kekuatan ini, dan semuanya atas izin Allah SWT untuk terjadi apa-apa pun. Kita ni cuma diberi, kalau kita belajar hukum-hukum alam dan menggunakan hukum alam yang baik, maka mungkin kita boleh
kita boleh berhajat untuk benda tu create. This is dalam tawakal, usaha Betul. kita. Betul. Jadi itu yang ibu bila Cash cakap tu tadi, Allah seronoknya dengar, seronoknya tengok, dengar dan boleh bayang kan dalam minda ibu ni, semua orang yang isi minyak ni ambil hand sanitizer bawa Betul. sini, Betul. lepas tu pumpkan, lepas tu basuh lagi, lepas tu Betul. letak. Ya Allah seronoknya bila sedar macam tu. Itu ibu kata 2 thumbs up ya pada all yang melakukannya. Yes. Sebabkan bonda sebabkan bonda sorry saya mencela dengan bonda tadi sebab boleh memang boleh. Yes. Allah, sebab kata pada saya tu bila saya nak masukkan kereta kan, nak balik tu kan, bila saya suka perhatikan yang saya nak bagi thumbs up juga ni pada golongan muda sebenarnya. Kalau orang yang macam berusia ini kita faham macam mak-mak, ayah-ayah, memang kita sekali cakap dia mungkin boleh ikutlah tapi orang-orang muda, especially those yang 20s kan, yang masih jiwa remaja lagi ni, kalau kita ajar macam budak-budak baby kan, ibu buat parenting. Saya kadang baby kalau kita budak lah, kalau dia menangis, kita suruh dia diam lagi dia nak menangis. Betul. Tapi kalau kita suruh dia menangis, dia diam. Jadi macam tu kadang realiti sebagai seorang remaja ataupun remaja lah. Tetapi bila saya tengok ramai budak-budak remaja, especially lelaki, bila turun kereta buat dulu hand sanitizer, buat. So lepas tu macam saya fikir, berkesan. Maknanya dia pun salah seorang, kalau dalam 1,000 seorang yang buat macam tu, dia boleh membantu untuk break the chain juga sebenarnya, kan? Thank you, alhamdulillah. Jadi kita nak nampakkan benda ni kan. Jadi bayangkan perasaan ini ibu kata hati ke hati. Itu adalah suara frontliners sayang ibu semua. Suara frontliners ya, yang merasakan bahawa sangat-sangat happy to see orang lain mula mengikut SOP. Ini betul. Cara kita menghargai, kan? Kita menghargai. Dan insya-Allah sangat-sangat sangat-sangat penting untuk perkara ni sebenarnya. So bagi saya, bagi sahabat ibu semua, sahabat ibu semua ya, ibu minta bantu untuk spread the positivity ni. Spread the positivity. Ya. Spread this positivity bukan maksud being positive bukan bermaksud tak apalah positif. Tak apa kita pegang-pegang tangan, tak apa positif. Bukan itu maksudnya ya. Ataupun ada fikir dia positif macam ni. Tak apa aku dah umur dekat 70 tahun dah, nak mati dah, tak apalah biarlah. Jangan ya. Sebab apa? Kita boleh jadi pembawa. Betul. Itu bahaya. Cucu kita tu yang kita tak tahu, yang masih kecil, masih panjang lagi umur dia, jadi kita pula yang membawa. Itu ibu ingatkan diri ibu selalunya. Ibu ingatkan diri ibu. Bagi ibu, tagline ibu, jaga diri untuk jaga orang lain. Itu tagline ibu. Betul. Sebab bila kita bahagia dan orang yang bahagia adalah bila melihat orang lain bahagia. Jadi kalau kita secara tak bertanggungjawab, kita fikir macam bonda kata tadi, kita balik kan, kita keluar daripada mana groceries ke apa benda, dan kita peluk kita punya cucu apa semua, kesian. Perjalanan mereka masih panjang dan kita tak nampak, invisible. Sebab itu bonda, Kes cakapkan pada diri. Kali ini bila Kes memakaikan PPE, perasaan itu lain dari yang lain. Kerana sebelum ini, kalau Kes jaga, Kes memakai PPE itu biasa, normal, hari biasa Kes pakai PPE untuk jaga pesakit seperti pesakit yang mendapat jangkitan kuman seperti kalau dari segi medical term kita panggil sebagai MRSA, MRO dan sebagainya. Tetapi tak faham. Tak faham ya. So itu mungkin hari lain lah, tapi kan. Tapi sebenarnya Kes pun superficial je tahu benda tu. Cuma orang kata sebagai medical kena tahulah jenis-jenis sakit itu. Tetapi tidak seperti yang virus COVID-19 ini. Jadi pada saya bila memakaikan baju itu, kita mengharapkan janganlah berterusan benda ni. Kadang-kadang bertanya dalam hati, bila lah agaknya berhabis. Sampai kadang-kadang semalam pun, even semalam masa Kes sharekan flyers ini, ada kawan yang message. Dia kata, Kes, pada anggapan kamu bila sebenarnya kita akan berhenti pakai semua benda ni? Saya cakap, saya hanya fikir yang baik-baik. Sebab wallahualam, segalanya menjadi rahsia Allah SWT, itu saja. Dan tidak akan datang sesuatu tanpa sia-sia. Pastinya adanya yang Allah bungkuskan sesuatu kebaikan di dalamnya, dan especially mungkin kepada frontliners ini juga, macam saya selalu kata di episod sebelum ni, Allah nak bagi kita tiket percuma nak masuk syurga, itu saja. Allah nak bagi kita tiket percuma nak masuk syurga,
Dengan cara kita mungkin berbakti dengan cara begini kepada masyarakat. Kita tak tahu mana tugas kita yang Allah ambil, Allah pick, dan itu sebab kita untuk masuk syurga. Macam itulah. Alhamdulillah. Itu dari situ kita nampak macam mana frontliners kita, wakilnya Cash Wiro, bagaimana mereka pujuk hati mereka, bagaimana mereka boleh bangun pagi, bangun tengah, kalau dia orang yang bekerja sampai malam sampai pagi esoknya, dia sleep sekejap, macam mana dia orang boleh bangun teruskan usaha mereka, sedangkan the end 9 tu dah dipanjangkan. Betul. Kan macam seolah-olah dipanjangkan, tapi mungkin tidak juga, ya. Mungkin tidak juga. Mungkin akan habis. Mungkin akan habis dengan lebih cepat lagi. Kita tak tahu. Betul. Sebab itu kita perlu banyak berdoa. Berdoalah sayang ibu semua, berdoalah, semayanglah hajat banyak-banyak, ya. Kita semayang hajat, mohon agar diangkat bala COVID-19 ni. Belajarlah daripada keadaan ini. Kalau sebelum ini kita sering memikirkan diri kita saja, sekarang fikirlah orang lain. Allah nak suruh kita fikir orang lain, Cash. Allah kata demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Beriman dan beramal soleh. Ya? Kita perlu melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, kan, Cash? Jadi kita perlu sayang, menyayangi satu sama lain. Kita kena berubah. Bila kita berubah, Allah akan mengubah. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Jadi kita ni sebenarnya kalau Cash duduk kat depan kan, macam ibu ni duduk kat rumah kan, beristighfar sebab kita macam Allah tengah duga kita. Duduklah kita dalam perut ikan seperti Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang kita dah buat, kita bertaubat, kita minta ampun dengan Allah dan kita minta perubahan berlaku dalam diri kita. Ini ada mesej yang sangat besar, kan, Cash? Dan ibu nak tanya satu benda sebab Cash sebenarnya dah jawab dah tadi. Okey, macam mana ya? Apa yang perkara yang terbaik untuk semua orang buat untuk tidak naikkan balik graf? Graf yang kita. Soalan yang sangat bagus dan saya pasti berkerap-kerap kali dari segi macam television juga kerap ada animasi, ada kita punya DG pun director of general director kesihatan, pengarah kesihatan kita juga DG kita juga ada menerangkan keep on saying. Pertamanya ialah hand sanitizer. Memang itu yang perkara yang paling penting sekali. Because bila kita batuk bersin semua, etika kita batuk tu kadang-kadang kita tak nampak. Itu pun salah satu perkara yang bagus. Kalau sebelum ni orang batuk, acam, minta maaf cakap, tersembur semuanya, kan? Kadang-kadang macam saya ni bonda, saya ada satu OCD. Saya ada OCD sikit. Saya ada obsessive compulsive disorder sedikit. Jadi, especially bila ada orang batuk macam tu, saya jadi macam tak tenang bila ada orang batuk di sekeliling. Itu sebelum ini. Tetapi hari ini Allah dah mengajar lebih ramai orang, secara tak langsung Allah dah mengajar orang lain untuk beretika ketika batuk. So, pertama, hand sanitizer. Paling penting hand sanitizer. Ya. Yang keduanya, social distancing. About 1 meter. Macam tu. So, kalau kita dapat mengekalkan kita punya jarak. Dan yang ketiganya, kalau boleh stay at home dulu. Sebab kita nak mengurangkan rangkaian atau perantaian COVID-19 ini dalam masa 14 hari. So, kalau kita tak sayang diri kita, sayangi orang lain. Kan? Betul. Dia macam tu kan. Kalau kita... pelik lah kan. Tak sayang diri kita, sayang orang lain tu pelik lah bunyi dia. Sebab apa bonda kat luar tu ya. Bayangkan kalau kita... Saya nak bagi tahu kepada semua pendengar bonda yang di luar yang baik hati dan budiman semua. Dengar baik-baik saya kata. Saya selalu cerita pada semua jururawat dan juga semua medical health sebelum ini. Sebelum COVID-19, saya cakap dengan orang. Pastikan jangan jadikan kita di hospital ini penyebab kepada orang lain dapat kuman. Kerana apa, kadang-kadang kita perasan daripada satu pesakit ke satu pesakit, kalau kita lupa nak hand rub, buat hand sanitizer, boleh jadi kita sebagai sebab untuk orang lain dapat penyakit. Bayangkan kalau orang tu datang ke hospital dengan hanya membuat pembedahan appendix. Appendix dalam 1-2 hari boleh balik rumah. Tetapi kalau kita lalai dengan tugas kita, kita yang menyebabkan penyebaran daripada satu kuman ke satu kuman, kita memberi kemudaratan kepada dia. Bayangkan yang datang itu mungkin
ayah tunggal kepada 8 orang anak. Masya Allah. Bayangkan dia adalah anak tunggal daripada 8 orang adik-beradik yang mungkin dah terlibat kemalangan. Kita tak tahu hanya itu je satu anak yang dia ada. Kita tak tahu mungkin itu je ibu yang dia ada. Kita tak tahu orang itu nak datang berhempas pulas, habis semua rantai diturunkan, bergadai hanya untuk membuat pembedahan, dan kita menyebabkan dia duduk lama dekat hospital. Sama konsepnya juga dalam bidang dalam isu ini. Kalau kita secara tak langsung sewenang-wenangnya keluar, kalau kita tahu kita dah positif, kita dah ada simptom, kita keluar, kita memberi orang lain. Bayangkan kita berselisih. Mungkin contoh ya, kita berselisih dengan abang rider kita, GrabFood ke Foodpanda ke apa semua. Bayangkan diorang berhempas pulas, bersusah payah, berhujan, berpanas menghantar makanan, dan kita secara tak bertanggungjawab, kita transmit the infection, the disease, dia sakit. Bayang macam mana kita telah kasihan menyampaikan pada perkara dia, yang tidak baik. yang tak baik pada dia, dan dia terpaksa tak bekerja, dan dia pun secara tak langsung terkena. Sedangkan dia juga adalah merupakan wira kita juga. Kita tak Betul. boleh keluar, tapi dia boleh datang bergadai, bertarung nyawa untuk menghantar makanan untuk kita. Sebagai konsep simple macam itulah. Jadi macam tadi Bonda kata, agak pelik. Kalau anda tak sayang diri, sayangkan orang lain. Kerana orang lain masih banyak matlamat yang masih dia nak capai dan nak tuju kat luar tu. Betul. Jadi yang saya kata, hand Itu sanitizer, maintain the social distancing, etika batuk, dan stay at home untuk beberapa di, walaupun etika bercakap ke Cash? Apa tu Bonda? Etika bercakap bila etika berjumpa. bercakap juga. Bila berjumpa nak peluk-peluk kita, kena pakai mask ya. Nak peluk tak apa, salam sekejap je, tak apa. Tambah kalau jumpa makcik-makcik Kia kan. Makcik Kia kat luar kan. Betul. Betul. Bukan kita nak menyusahkan, tetapi kita nak menyenangkan ramai orang. Kita nak menyenang. Susah sikit lah. Susahnya sikit je. Tapi kalau dah sakit tu, dia bukan perkara biasa. Some people dia lagi teruk kena. Setengah tu sebab dia mungkin dia kuat lagi. Jadi senang dia nak pulih. Tapi ada yang kerana dia ada sakit dan jadi kita tak tahu. Bukan orang muda semua sihat ya. Bukan orang tua semua sakit. Jadi kena faham akan keadaan ini. Dan betul lah macam Cash cakap tadi, ya Allah Tuhanku, ibu tak pernah terbayangkan daripada hospital juga boleh menyebabkan. In fact, kalau tak careful in everything, tu yang macam kita kata, kita ni sekarang ni Allah tengah didik kita untuk sedar bila apa yang kita buat. Tak boleh dalam trans saja jadi berkhayal, buat ikut sekali. Kita kena sedar setiap detik apa yang kita buat. Kan? Jadi sangat-sangat penting sangat. Cash, kita pun nak dekat Zohor ni, dan ibu rasa ibu tak nak nanti terlepas pula peluang untuk nak dengar ada sesuatu yang Cash nak baca. Betul. Boleh baca? Boleh. Kita ada satu cerpen ni. Cerpen ni Bonda, bukan cerpen, dia adalah merupakan satu sajak nukilan daripada seorang sahabat saya. Dan sebenarnya secara tak langsung bila diberikan kepada saya ini, saya rasa ketika satu masa tu saya dah macam menjunam, perasaan tu menjunam, rasa macam letih dan penat dengan situasi semasa yang melibatkan dengan COVID-19 ini. Bila saya baca dan saya teliti kata-kata dia, subhanallah, bersyukur sebab Allah campakkan satu kelebihan pada dia untuk menzahirkan satu perkataan dalam bentuk, menzahirkan satu perasaan dalam bentuk perkataan. Jadi saya memikirkan saya nak share pada semua orang yang mendengar ini, dan saya macam nak feeling juga. Kalau ada music sikit boleh tak? Okey, masalah. Okey, kita cuba pasang music sekejap pasang music sikit untuk dapat feeling tu kan. Okay. Kita dapat feeling dia. Macam mana music yang Cash nak ni? Sentimental music pun tak apa. Sentimental. Okay. Let's see whether this good music. Is this music dengar? Dengar tu? Slow sikit Bonda. Slow sikit bunyi dia tu. Terlampau kuat pada saya. Ada music piano tak Bonda? Music piano tak ada yang sedap. Tapi sekejap, ada satu yang mungkin kita boleh guna sekejap ya. Kita guna. Sabar ya sayang ibu semua sebab perkara ni ibu tak tahu, jadi sekarang ni baru tahu. Unplanned. Kejap ya. Tadi pun saya menjangkakan. Sembang-sembang dulu.
Katanya saya dengan bonda kata bonda, saya kata kalau sebelum ni saya tak muncul, hari ini saya muncul dan seolah-olah anak yang balik daripada kerja datang mengadu pada mak tahu tak hari ni. Saya suka muzik ni. Allahu Akbar. Okey. Ini saya untuk sayang semua tahu ini adalah apa namanya one of my staff, nama dia Amalina, Amalina, dan dia tolong, actually she is the one behind this, dan Betul. juga Anwar yang bantu untuk bawa ni ke depan. Betul. Sedap ya muzik tu? Sedap, okay, memang feeling. Okay, baca sekarang. Hujung malam pun hiba, sewaktu siang bercempera dengan keringat dan air mata. Inilah sejarah penyakit yang paling hiba. Kesakitan yang ditanggung bukan luka berdarah, tapi duka yang menginjak-injak debar di dada. Masihkah ada peluang untuk hari esok, atau hanya menunggu sepi di kamar pribadi? Di saat perwira memapa nyawa, mengapa masih ada yang ingkar kata, terus berperseran di kota? Kerana dangkalmu ada. Anak-anak kecil menanti mahu dipeluk penuh rindu. Ketawa sudah menjadi rajuk. Yang tinggal hanya tulang menulang bersujud. Menghampar doa, semoga perjuangan ini berakhir bahagia. Virus yang tidak pernah diundang, pulanglah engkau ke tempat asalmu. Hasil nukilan Dayana Chako. Sayang ibu semua, para sahabat semua, ini adalah masa untuk kita membawa ke tengah kata-kata semangat pada wira-wira kita. Dan semoga apa saja kata semangat yang kita share nanti, akan menjadikan satu cahaya yang memberikan pada mereka kekuatan luar biasa. Dan insya-Allah kita berdoa dan bersepakat ramai-ramai untuk kita dapat hapuskan virus yang sekarang ini mencengkam jiwa dan dunia. Mari kita berdoa. Dan kita sebutkan kata-kata semangat. Doalah di dalam hati. Pohonlah bahawa ramai orang dan ramai di sini kita mengatakan bahawa kita mencapai angka yang kita rasa macam tak pernah boleh sampai, tapi kita boleh capai 100%. Kerana kita perlukan 100% orang mengikut SOP. Kita perlu 1% tidak boleh tidak ikut. Dan kuatkanlah di dalam hati bahawa ianya boleh, ianya mampu. I make a difference in this world. Saya membawa perbezaan ke dunia ini dan saya nak bawa perbezaan positif. Dan kita nak tip the consciousness kepada positive reality yang hebat, reality yang di mana kita tahu tidak ada lagi musuh itu dengan kita. Kita boleh berurusan dengan baik, menjana balik ekonomi negara. Dan wira-wira boleh kembali ke keluarga mereka dengan tenang hati dan bersyukur. Tulislah kata-kata semangat
Kepada frontliners kita, sayang ibu, jangan kedekut untuk mengetuk jari. Jangan malas untuk mengetuk keyboard anda. Kita tak lama ni, sekejap lagi je, dalam 5 minit macam tu. Silalah tulis kata-kata sesuatu. Berikan banyak love. Kes nak tambah sedikit. Kes rasa ada satu kata-kata ini khas kepada frontliners. Okay, kita ini ibarat berlari di satu track yang panjang dan kita sudah hampir nampak ke garisan penamat. Dan saya pohon kepada semua frontliners di seluruh Malaysia, di Brunei, di Indonesia dan di seluruh dunia yang memahami bahasa kita ini, jangan pernah berputus asa. Teruskan langkah anda, jangan merungut, jangan bersedih. Kerana saya teringat satu kata-kata ini. Selagi engkau tidak diuji dan selagi engkau tidak tersungkur, selagi itu engkau tidak tahu erti nikmatnya bertuhan. Anggaplah ini sebagai satu ujian yang paling besar kepada kita dan feeling proud sebab dalam jutaan manusia dekat dalam dunia ini, kita dipilih untuk berada di benteng pertahanan yang paling utama. Kita dekat dengan hamba Allah itu yang paling kerdil, dengan tentera Allah yang paling kecil, dan kita dekat hanya untuk menjentik hati kita. Dan sebagai sebab, kita ini dibagikan ruang untuk bercakap, memberitahu pada semua. Dan saya mengharapkan selepas ini, semua kita berkasih sayang. Dan Allah menghantarkan kita bungkusan ini hanya untuk membuatkan kita lebih dekat dengan dia. Dan sentiasa ingat dengan dia. Dan bersangka baik, Allah nak bagi kita tiket percuma nak masuk syurga. Itu adalah teratas sekali yang kita akan redha. Ingat, selalu saya pesan, kita ini datang ke tempat kerja, gunakan peluang. Doakan pesakit kita, Ya Allah, sembuhkan dia, Ya Allah. Sekiranya kesembuhan ada lagi untuk dia, permudahkan urusannya. Sekiranya tidak ada lagi ruang untuk dia, permudahkan untuknya untuk kembali kepadamu. Bila kita mendoakan begitu, 70,000 malaikat akan mengangkat doa itu dan mendoakan kesejahteraan bagi kita. Allahu Akbar. Sehari pun kita susah nak minta ampun pada Allah dan gunakan peluang ini kepada frontline. Rakyat Malaysia, terima kasih atas segala kebaikan doa kalian secara tak langsung untuk kami. Mungkin ada orang yang semalam bersujud malam mendoakan kami walaupun kami tidak ada pertalian darah. Tetapi terima kasih banyak-banyak atas doa anda. Semoga dengan doa anda kita akan bertemu nanti di syurga Allah yang paling kekal abadi. Alhamdulillah, terima kasih Cash. Terima kasih pada yang memberikan kata-kata semangat. Terima kasih yang buat komen. Ibu doakan anda murah rezeki. Anda mendapat kesihatan yang baik berterusan. Ya, Cash adalah wakil frontliners dan dia mengingatkan frontliners untuk jangan rasa kecundang, jangan rasa kecewa bila nampak end of the race macam dah tak ada. Itu adalah peringatan daripada Cash dan peringatan bagi ibu, pada ibu, dan mengingat diri ibu juga. Jagalah diri kita. Penting untuk kita menjaga diri kita, untuk kita tidak lalai satu mata detik pun untuk tidak menggunakan hand sanitizer, untuk tidak menggunakan mask. Bila bercakap perlu guna mask sebab cakap ni keluar alio kita. Bila cakap dengan orang yang kita tak jumpa maksud outsiders, dalam rumah tu we are already in. Kecuali kalau kita baru keluar dan sebagainya. Kerana kita perlu jaga diri. Buatlah apa yang telah diminta untuk kita buat. Janganlah ingat benda ni mudah. Benda ni sebab kita tak tahu macam mana rasa. Mereka frontliners yang kena duduk menghadap pesakit setiap hari. Yang kena tinggalkan keluarga mereka kerana mereka nak kena jaga, nak selamatkan nyawa. Ibu benar-benar merayu pada semua. Benar-benar ibu merayu dan ibu tak malu untuk merayu. Janganlah kita ambil enteng perkara ini. Kita tahu Allah Maha Berkuasa dan Allah suruh kita bertawakal kepadanya. Dan bertawakal itu adalah mengikat tali unta itu dan berserahlah kepada Allah. Menjaga diri kita, social distancing. What else? Penjarakan
penjarakan sosial lagi. Pakai mask Pakai mask. lagi. Hand sanitizer. Hand sanitizer dan kiranya ada peluang untuk dapatkan face shield pun bagus juga ya. Betul juga. Ya. Dan kalau tidak perlu keluar, janganlah keluar. Duduklah di sini dalam rumah. Ibn Sina pun telah mengatakan cara untuk memutuskan rantaian jangkitan wabak adalah dengan kita kuarantin. Kita duduk selama 40 hari dan lebih. Bonda, ada tak komen-komen atau soalan daripada para penonton kita ni? Mungkin kita boleh. Ada satu ya. Encik Diana, terima kasih tak terhingga Encik Cash dan semua peranainya. Semoga kalian semua beroleh syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin, amin ya mujib. Ni daripada Nur Diana Ayub. Nur Mahanim Muhammad kata, I'm proud of you. Referring to Cash Code dan referring to all the frontliners. Ja Ahmad mengatakan kekuatan dan ketabahan itu sentiasa milik kita. Frontliners, semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi penjamin kesenangan kita di sana nanti. Referring to akhirat. InsyaAllah. Ja Ahmad ataupun Ja Ahmad. Ibu tak pasti ya. Terima kasih yang tak terhingga Encik Cash semua. Okay. Itu daripada Nur Diana Ayub. Anda boleh nampak. Dan satu yang Lina Yahya cakap, semua yang dikira keluar unnecessary, takut ada kluster baru. Mari kita sama-sama fokus pada nampak lebih ramai orang mengikuti SOP. Sebab Ibu dah cakap tadi, kita nak nampakkan dalam minda kita, nak create bersama-sama bahawa rakyat Malaysia dan mereka yang datang ke Malaysia dan after ni rakyat whole world, manusia di seluruh dunia ikut dan patuh pada SOP. Betul-betul kita nampakkan itu lebih banyak lagi. Nampakkan itu lebih banyak. The moment you nampak orang melanggar SOP, sama ada kalau you boleh ingatkan, you boleh terus ingatkan. Kalau tak, doakan dalam hati. Kalau you doa dengan marah, maksudnya kalau you kata dengan marah-marah, maksudnya itu dia tidak mendapat apa-apa. Ia hanya menyakitkan diri kita dan energi itu tidak boleh heal. Dan kita doakan orang itu semoga dapat taufik dan hidayah dan dia akan tersedar untuk menjaga SOP. Cash, ada apa-apa yang Cash nak cakap lagi sebelum kita berakhir? Yang Cash nak cakapkan ialah tahun ini kita tak dapat beraya ya. Lupa nak cakap tu. Kan? Kita tahun ini kita tak dapat nak beraya, tapi tak apalah. Tak pernah sejarah dalam hidup kita mungkin ya. Tetapi tak apa. Kita bersabar, insya-Allah mungkin ada sesuatu yang Allah berikan pada kita di hadapan nanti. Dan Allah bagi kita ujian pada waktu Ramadan ini sebenarnya Bonda. Yes. Nak sharekan lagi salah satu cabaran kami ni sebagai frontliners ini adalah bila nak berbuka puasa itu. Kadang-kadang kan saya duk terfikir agak lucu sebenarnya. Bila saya kata alamak bulan Ramadan dah nak masuk, kalau andai kata kita berada di dalam compound untuk macam nurses di luar yang menjaga COVID pesakit sebenarnya, macam mana dia nak keluar? Saya duk mencadangkan kumpul air liur banyak-banyak, baca doa telan air liur. Ibu tak pasti lah itu. Kan? Itu mungkin dah di luar. Sebab kita memang tak boleh nak keluar kalau bukan waktunya lagi, kalau tak ada urgency. Jadi kasihan pada orang lain ya. Jadi tak apalah, insya-Allah semua tu akan ini. Dan terima kasih banyak-banyak pada Bonda. Terima kasih kerana memberikan peluang dan ruang untuk Cash bersuara. Sebenarnya masih banyak lagi suara-suara yang di luar sana yang mungkin ada idea lebih daripada Cash, tapi inilah kata daripada hati Cash sendiri. Dan terima kasih pada tim Bonda, terima kasih pada Institut Jantung Negara juga kerana memberikan saya peluang untuk bercakap bagi pihak seluruh di Malaysia hari ini. Untuk bercakap tentang dari hati ke hati ini, dari seorang anak kepada bondanya. Terima kasih segala-galanya. Dan itulah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sangat Cash. Terima kasih sangat. You are a great person. InsyaAllah Ibu sangat-sangat rasa happy to actually to know you sebenarnya. Dan Ibu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua frontliners. Ya, di atas pengorbanan anda, tak kiralah apa jawatan anda ataupun apa pengkhususan anda.
Ibu sangat-sangat menghargai dan ibu tahu yang bersama dengan ibu, sahabat-sahabat di Facebook ibu dan di mana sahaja ni menghargai anda. Dan ibu ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak IJN kerana allow benda ini. Beri peluang pada kami. Ibu ni nak bawa ke Facebook ibu. Siapalah ibu tapi diberi penghargaan ini. Ibu rasa ya Allah bersyukurnya. Dan bagi nampak muka Cash yang handsome, yang baik ini untuk orang dapat tengok. Just untuk for all you all to know dia dah berpunya Allah. Dan kita mendoakan semoga insya-Allah dia akan dapat membina Mahaligai ni dengan tunangnya insya-Allah ya. Dan ibu ucapkan ribuan terima kasih pada semua yang mematuhi SOP. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih rakyat Malaysia. Dan ibu juga ucap ribuan terima kasih pada yang fokus untuk benda-benda positif yang rakyat Malaysia lakukan untuk create the positive mass consciousness itu. Ya, ibu ucapkan ribuan terima kasih and see ourselves become okay, jadi lagi better. The new normal is even much better daripada the normal before. Kita can be that creator. Kita can create. Allah is the greatest creator. Allah yang maha pencipta. Dan Allah telah memberi kepada kita kebolehan juga untuk mencipta. Jadi kita ciptalah yang positif. Yang berpegang pada Allah SWT. So Aisyah kata, Anis kata apa? You want to say something? Bonda, lepas Bonda kata tu nanti kita nak, Kes nak cakap sesuatu. Bonda baca dulu. Tak ada, ibu nak. Just Bonda nak cakap ni, Salma Hashim. Assalamualaikum ibu, masih teringat nasihat ibu. Anissa, pasti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, terjadi semuanya aturan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Salma, selamat berpuasa. Terima kasih semua yang bagi-bagi komen. Thank you ibu, thank you Cash. Okay, kita tutupkan dengan pesanan daripada Cash. Ini superstar kita. Ibu ni oprah je. Oprah saja. Oprah tak ngaku lah ibu. Happy sikit kan. Sebab kita tak nak end dengan sedih. Kita nak end dengan positif, dengan happy, kita dengan bersyukur. Betul. Kalau minggu lepas, pembawaan dia dari hati ke hati itu kita banyak menjentik hati. Tetapi kali ini kita nak ending dia biarlah yang baik-baik ya. Cuma kalau siapa yang melihat video ini, pertama sekali semoga ia bermanfaat pada semua orang, dan yang keduanya saya nak katakan ada di antara kita yang telah kembali ke rahmatullah disebab asbab dengan COVID-19 ini, dan tidak juga ketinggalan ada di antara kita nurses dan juga doktor juga ada yang terkorban dengan infections yang membunuh ini. Jadi kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Moga-moga Allah menempatkan mereka di syurga dan mereka salah satu sebab untuk kita juga masuk ke syurga nanti. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mona. Semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan macam ni, tapi mungkin topik yang lain insya-Allah. Topik yang lain insya-Allah yang free and easy. Insya-Allah. Mungkin Cash pakai baju biasa, wakil sebagai seorang manusia lain. Bukan maksudnya Cash lah, bukan anything to do with perubatan. Betul. Boleh kita carikan topik. Ya, macam mana untuk menjadi bakal menantu, kerana sebagai bakal menantu yang jadi menjadi idaman. Mak mertua. Insya-Allah. Mungkin kita boleh berikan satu topik tentang topik kerjaya, memberikan semangat kepada, dan topik yang kalau Kes selalu cakap ialah bagaimana untuk mengelakkan anda mengheret kaki ke tempat kerja. Ini satu topik yang menarik juga untuk kita bincangkan satu hari nanti pada. Why not? You can do that insya-Allah. But you have a very powerful philosophy tu sebenarnya. Macam ini share tadi. So sayang ibu, sebelum kita mengakhir ini, mari kita belanja Cash dan frontliners semua dan semua yang mematuhi SOP dan ada terletak banyak-banyak love, tekan banyak-banyak love, okey? Tekan cepat kita tekan love.
dan share. Thank you so Ah, much. Kita terus banyakkan lagi tekan lagi love, InsyaAllah. bagi rasa happy. Pelukkan. Mungkin Ya, sekarang kita dah ada emoticon pelukan. baru. Peluk, Ah, yes. okey, Maksudnya betul. care. Yes, Betul. teruskan. Lagi ibu tengok bagi lagi banyak. InsyaAllah, InsyaAllah, ya. insyaAllah. Okay, thank you so much for your positive energy. Terima Thank kasih, you, terima kasih. Cash. Terima Thank kasih. you, AJN. Terima Thank you, Puan kasih. Anida. Jangan Terima lupa nak kasih sebut Pak nama Anida. dia. Ya, betul. Thank Orang you penting semua yang juga. bagi Ah, komen. Thank you semua yang like. Thank you semua yang bagi love banyak-banyak. Thank you pada diri ibu juga. terima Jangan kasih pada lupa. Ibu juga. Sebagai moderator opera hari ini. Awak ni. Thank you InsyaAllah, pada insyaAllah. Lin yang InsyaAllah. membantu kita dengan teknologi ni. Thank you Anwar, staf Terima ibu. kasih. Thank you bahagian IJN. Thank you so InsyaAllah. much. Mari Terima kita kasih. sama-sama rasa bersyukur, rasa positif, fokus kepada positive mass consciousness, fokus pada rakyat Malaysia ikut SOP, fokus InsyaAllah. kepada penurunan dan flattening of the curve. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu yang kita InsyaAllah, fokus. insyaAllah. Semoga kita Jadi, dapat hari raya yang insyaAllah. istimewa. Yang Istimewa. positif, yang best. Yang menjadi kenangan. Walaupun yang tak balik kampung, Bonda. walaupun tak balik kampung. Jangan marah tak Walaupun balik tak balik kampung. kampung. Kan? Jadikan kat rumah tu kampung. Ibu ada satu cara. Kampung. Ibu nak baca ni tau, Cash. Sebab anak-anak ibu Ah. tak balik. So ibu Aha. nak video call semua dan ibu nak Ya. masak rendang bersama-sama. Betul, betul. Satu idea yang bagus, Bonda. Satu idea yang bagus. InsyaAllah. Kan? Okay. InsyaAllah. Jadi dengan kata kita akhiri bual bicara ini dengan satu Lagu raya. Lagu raya. Itu dia. Lagu favourite ni. One of my InsyaAllah. favorite song. Raya song. Betul. So Bonda, khas untuk anda. 2 minggu lagi nak raya. Jadi Cash nak minta ampun, maaf kalau ada tersilap bahasa. Saya minta maaf pada semua kalau nampak baik. Minta maaf sangat. Saya cuma orang biasa, rakyat biasa, hamba Allah yang biasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum First time warahmatullahi ibu dengar orang minta maaf sebab nampak baik. Allah. Ibu minta maaf dengan anda semua. Kadang-kadang tu ya. I'm so sorry kalau ada perkataan yang tersebut yang salah. And all this while you don't follow my page apa semua. Manalah tahu ada terasa hati ke apa, minta maaf. Ampun maaf sekiranya kita tak sempat berjumpa. Ya, tak sempat. betul. Mungkin tak nampak posting ibu ke apa untuk raya ni. Betul. Kan? Minta ampun maaf. Betul. Dan hari ni especially. Thank you so much semua orang. Thank you. Okay, dan lagu raya ini nikmati kan ya, insyaAllah. Ya. Assalamualaikum. Salam.